belakang tu, dekat belakang tu bergema kan, tuan? Okey, kalau saya tak guna ni, boleh dengar? Lagi elok daripada tu. Lagi clear kan? Okey. So, kalau tak dengar, buat dengar. Tak, kalau tak dengar, tolong buat dengar. Okay. Kita dah cerita tadi, politik dan agama di dalam sejarah Eropah. Dan bukan saja. Ya? Ular dah kau, tadi tak bagi. Biasa ada klip. Okay, so Slot 2 is on Mystery of Assessment. ya, I know. Tak, kita akan pergi lebih sikit. Apa ni, politik dan agama dalam sejarah Eropah, kita dah bincang. Agama politik dalam pengalaman agama lain. Kita dah sebut tentang Parsi, tentang Egypt. Firaun pun dia guna alasan agama. Dia guna apa tu, dia punya ahli sihir, dan dia pun kata dia Tuhan kan. Sebab tu saya galakkan kamu baca satu buku, tajuknya Religion versus Religion. Allah, banyaknya balik kena baca kan. Religion versus Religion, written by none other than Ali Shariati. Syiah. Tak apa, dia Syiah merah. Geng pok-pok sosialis ni. Syiah merah. Okay, religion versus religion, for him there's no such thing as tak ada religion. Yang tak ada religion, itulah religion mereka. Sebab memang the nature of human being itu, dia kena subscribe to certain dogmatic belief. And even for those atheists, macam Richard Dawkins semua kan, dia punya belief in atheism itu dah dogmatic. Very dogmatic. Dia ada straight jacket dia. Okay, anyway. Kita pergi jawab lain. Okay. Ulama pemerintah dalam sejarah Islam, kita dah baca agama, golongan agama di zaman penjajahan. Okay, di zaman penjajahan macam mana? Zaman penjajahan, kalau kita perasan, kebanyakan pemimpin-pemimpin dia succumb to the pressure of the colonial. Tak, ayat tu tak sesuai. They become the colonial punya tools to ensure the loyalty of the people to the colonials through the rulers. Perasan tak? Dia jajah negara kita, dia tak buang langsung. Institusi yang ada dia kekalkan, tetapi kena tunduk pada dia. Macam di India, kan banyak raja-raja. Mereka digunakan oleh British untuk serve dia punya purpose, dan mereka ni diperlukan mediator untuk rakyat patuh kepada mereka. Dan untuk memastikan rakyat sentiasa patuh, perlulah kepada agama. Sebab tu Marx, begitu marah sangat. Dia kata agama ni opium, tapi orang kod dia tak habis lah. Saya tak suka Marx, tapi saya ingin berlaku adil terhadap insan bernama Karl Marx ni. Dia kena baca sampai habis. Dia kata kenapa agama jadi opium? Apabila agama digunakan untuk oppress rakyat, untuk menindas. Okay. Jadi yang berlaku di zaman penjajahan, para ulama digunakan untuk justifikan rulers yang menjadi alat kepada penjajah. Mana-mana tempat macam itu. Okay. Jadi pada waktu tu dah shift dah kedudukan ulama. Asalnya mereka menjadi suara rakyat going against the tyrants, ataupun suara rakyat going against colonial, tetapi ulama yang menjadi ulama sultan, ulama pembodek, mereka menjadi alat untuk memastikan ketaatan rakyat kepada kolonial through the rulers. Jadi dah nampak. Dan ulama yang kekal, iltizam adalah, dan mereka berperang dengan kolonial, macam Umar al-Mukhtar, gerakan Al-Mahdi di Sudan. Menarik disebut tentang gerakan Mahdi. Bila dia muncul gerakan Mahdi kat Sudan, lepas dia meninggal je, orang kata Mahdi dah keluar. Yes, that's the reality. And he was not the first Mahdi. If you read Al-Bidayah wa Nihayah by Ibn Kathir, he was telling the story of Khalifah Al-Mahdi among the Abbasid Khulafa. Yang mana Khalifah Mahdi ni, selepas kewafatan dia, orang kata inilah Mahdinya. Orang tak bicara tentang Mahdi, orang kata Mahdi dah selesai dah. Sekarang ni orang bicara tentang Mahdi tanpa dia sedari bahawa dalam sejarah telah banyak Mahdi keluar.
Betul. Begitu macam Ya'juj Ma'juj. Bila Mongol serang negara Islam, Ibn Katsir kata, inilah Ya'juj Ma'juj. Kan? Jadi, kadang banyak event yang kita terikut sangat eschatology dalam tafsirkan hadis-hadis berkaitan akhir zaman. Eschatological interpretation yang kebanyakan dipelopori oleh golongan Kristen milenialis ataupun evangelis, yang mereka tafsirkan dan cuba bentukkan sejarah berdasarkan apa yang disebutkan oleh apa yang mereka faham daripada Bible, daripada tu. Dan kita kadang nak cuba tafsirkan sampai kan hilang MH370 pun nak kaitkan dengan hadis akhir zaman dan sebagainya. Konspirasi teori subscribers minat sangat dengan benda macam ni. Kadang cerita Mahdi apa kena benda tu dah banyak berlaku dalam sejarah. Ibn Khaldun lagi clear, dia tak terima langsung Mahdi. Sebab dia kata Mahdi ni daripada tradisi Syiah, yang Syiah ambil daripada Yahudi. Yahudi kan percaya kepada Masyayah kan? Masih. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah, okey, kita accept bahawa memang ada hadis cerita tentang pemimpin yang adil. Kita panggil dia Mahdi dan sebagainya, tapi kita tak hadkan bahawa inilah akan turun. Mungkin dia ada pelbagai Mahdi. Dan setiap zaman tu ada Mahdinya. Okay, agama dan sunnah reformasi, dan kalau kita lihat pada kurun ke-19 dan kurun ke-20 muncul usaha buat sini agama dan sunnah reformasi di kalangan ulama, terutamanya waktu kelemahan pemerintahan Uthmaniyah. Pemerintahan Uthmaniyah dah jadi lemah. Pada waktu itu mereka mula lihat kepada model-model yang boleh menggantikan. Itu satu hal. Dan kemudian isunya yang paling utama bukan setakat politik tau. Isu yang paling utama cara beragama. Cara taklid, ramai yang tolak sains, ramai yang umat Islam hidup dalam keadaan mundur, dan Abdul Rahman Al-Kawakibi membuat kesimpulan bahawa kemunduran umat Islam berdasarkan dua punca utama. Pertamanya, pendidikan. Keduanya, sistem pemerintahan yang zalim. Dan masih applicable sampai hari ini. Sebab tu kalau kita lihat Umair Chapra. Dia tulis dalam buku apa? Civilization apa tu The Rise of apalah, bukan rise, tak ada. The Decline of Islamic Civilization dan sebagainya. Dia cuba bawa teori Ibn Khaldunian, yang mana pada dia cara nak revive balik umat ni kena isu governance. Kita kena clearkan isu governance, barulah umat Islam boleh naik kembali. Okey. Sebab bila isu governance teruk, politik teruk, dia akan efek pada education. Okey, ni kita dah cerita tadi ya. Ibn Ashur dan Sa'duddin Uthman, konsep siasah keadaan syariah menurut Ibn Qayyim. Ibn Qayyim semalam kita dah cerita. Dalam dia punya pentakrifan dalam buku At-Turuq Al-Hukmiyah, dia cakap apa? Syariah itu adalah penegakan keadilan. Jikalau ada usaha penegakan keadilan, itulah syariah walaupun tak sebut dalam Quran dan dalam sunnah. Jadi apa saja mekanisme untuk menegakkan keadilan, apa saja kita kata sistem yang membawa kepada keadilan, ikut Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia kata itulah syariah. Kadang kita terbayang syariah ni apa? It depends. Kalau orang kita kena sebut syariah, ingat mahkamah syariah. Nikah, kahwin, cerai. Kan? Mahkamah syariah. Ataupun ada seorang bila sebut syariah, dia terbayangkan apa? Hudud. Kan? Kalau dekat barat ni lagi sebut syariah, saya tak tahu apa dia terbayang. Kan? Very notorious the word syariah itself. Tapi syariah compliance, dia boleh terima pula. Sukuk. Kan? But anyway. Tapi kalau Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia kata syariah itu adalah keadilan. Okey, peristiwa dalam sirah Rasulullah, dan kita dah tunjukkan betapa Rasulullah SAW value terhadap syariah. Bila di Mekah tidak ada kepada keadilan, bila kat Mekah tak ada keadilan, Islam tak boleh berkembang. Dan Rasulullah SAW suruh sahabat pergi ke Habsyah. Kenapa? Dia sebut hunaka malikun adilun. Di sana ada raja yang adil. Walaupun raja tu Kristian, bukan Islam, tapi Rasulullah appreciate keadilan itu. Dan Rasulullah pindah ke Madinah dalam keadaan berlaku kebebasan dan keadilan, maka Islam drastically berkembang. Dan yang paling penting, kalau kita lihat, siapa tu, Ibn Taymiyah dalam bukunya Al-Hizbah, dia kata, negara bukan Islam yang adil akan lebih diredai oleh Allah
berbanding negara yang diperintah oleh umat Islam tetapi zalim. Kerana Allah Ta'ala sendiri mengharamkan kezaliman. Dan kemudian baru ni muncullah wakdul-wakdul yang mengatakan, tak, macam mana pun adil orang kafir tapi mereka zalim. Sebab apa? Inna syirka la zulmun azim. Itu bab teologi lah, itu bab akidah antara dia dengan Tuhan. Ini kita bicara tentang politik. Rasulullah sendiri memuji Najasyi sebagai adil walaupun dia Kristian. Kan? Don't get mixed. Ini tak tahulah, pakdul-pakdul. Tapi yang penting, dan Rasulullah SAW sendiri pun value tentang keadilan itu, bila Rasulullah SAW mengenangkan Hilful Fudul, perjanjian Fudul, perjanjian di kalangan kaum Arab yang berada kat Mekah, kalau ada orang dizalimi, dia minta perlindungan, mereka kena beri perlindungan. Rasulullah kata, kalaulah ada waktu sekarang, dia akan join. Maksudnya apa? Walaupun Rasulullah kan tengah berperang dengan Mekah kan. Tapi kalaulah ada treaty seumpama itu, dan dia terpaksa agree dengan musuh dia pun, Rasulullah akan buat, akan ikut. Maksudnya apa? Rasul letak prinsip keadilan itu di peringkat yang tinggi. Okey. Okey, ini kita dah cerita tadi, peristiwa perang zaman Ali. Okey. Ada beberapa peristiwa yang memberikan kesan terhadap pemikiran politik Islam. Ini kita kena lalui sebelum kita pergi lebih lanjut. Peristiwa perang di antara Ali yang membawa kepada kemunculan Khawarij dan Syiah. Kesan dia apa? Khawarij dan Syiah, dia sebenarnya political parties tau. Asalnya. Dan kemudian dia berkembang menjadi mazhab akidah dan menjadi mazhab fiqah. Tetapi ada beberapa pendapat mereka yang telah membentuk pandangan politik atau kita panggil political thoughts di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya apa? Macam Khawarij. Apa sebab muncul Khawarij? Peperangan Ali dengan Muawiyah, tentera Muawiyah nak surrender, cucuk Quran, mashaf lah, mashaf kat tombak. Dan mereka minta Sayyidina Ali berhentikan perang. Dia tak menyerah kalah tau. Berhentikan perang untuk dia pergi kepada arbitration. Pergi kepada tahkim. Sayyidina Ali setuju. Bila Sayyidina Ali setuju, ada sekelompok dalam askar Sayyidina Ali tak setuju dengan Sayyidina Ali. Dia kata kalau ikut surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, jika ada dua kelompok muslim berperang, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau ada yang melampaui batas, maka bunuh. Sehingga dia kembali hatta tafi'a ila amrillah. Sehingga dia menyerah kalah. Selagi tak menyerah kalah, tak boleh berhenti perang. Kena make sure dia menyerah kalah. Jadi dia kata Sayyidina Ali sudah lakukan satu perkara yang bertentangan dengan Quran. Bila dia tak ikut Quran, maka dia kafir. Bila dia kafir, kita wajib lawan dia pula. Jadi dia wujudkan perlawanan tiga penjuru. Lawan Muawiyah dan lawan Sayyidina Ali. Okey, dia start dengan politik tetapi dia membawa kepada prinsip apa? Dia buat satu prinsip dari segi teologi. Teologinya, siapa lakukan dosa besar, dia kafir. Sehingga dia masuk Islam balik. Kalau dia tak bertaubat, dia mati dalam tu, dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Okey. Dan bila dia kafir, kalau dia pemimpin, orang Islam tak boleh diperintah oleh pemimpin kafir, jadi kita wajib lawan dia. Kalau siapa tak lawan dia, dia tu jadi kafir. Kerana ar-ridha bil kufri kufrun. Orang yang reda dengan kekafiran, dia pun jadi kafir. Jadi wajib. Jadi dia letakkan dalam mereka punya prinsip asas Khawarij, prinsip akidah, prinsip akidahnya, wajib memerangi pemerintah yang zalim dan pemerintah yang jahat kerana mereka telah kafir. Wajib perang tau. It's all about bloodshed. Perang. Itu jadi akidah mereka. Itulah golongan Khawarij. Jadi mereka jadikan itu isu akidah, isu teologi. Syiah, dia pula nampak, tak, Sayyidina Ali ini sebagai imam. Selepas Nabi, tidak ada Nabi dan Rasul. Yang ada hanya imam. Dan juga keturunan Ali dan keturunannya adalah imam untuk menjaga agama ini. Dia jadikan juga isu akidah. Asalnya isu politik. Okay. Jadi ulama Sunni, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam mereka nak deal dengan puak-puak ni, dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, politik adalah isu muamalat, isu fiqah dan bukan isu akidah. Jadi mereka nak deal, mereka terpaksa jawab dalam buku akidah juga. Faham? Jadi penulisan awal tentang politik Islam di dalam tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah di dalam buku akidah. Kerana apa?
untuk patahkan hujah golongan Khawarij dan juga golongan Syiah. Syiah kata imamah dalam akidah. Jawab balik dalam tu, imamah bukan akidah. Dia kata sahabat ini semua mengingkari Ali. Ahli sunnah pula kata tidak. Beriman dengan sahabat ini termasuk di dalam ahli sunnah. Okay. Jadi dia jawab benda-benda tu dalam kerangka akidah, tetapi bukanlah bermaksud ulama ahli sunnah wal jamaah kata politik ni isu akidah. Dia cuma dia patahkan hujah. Orang Arab kata dia rod. Rod tu maksudnya refute. Okey. Dan kemudian pada pemerintahan zaman Umayyah yang zalim itu dan zaman Abbasiyah tak semualah, dia beza-beza. Umayyah pun kita tak boleh nak generalize semua zalim. Umar Abdul Aziz tak zalim, kan? Kalau Abbasiyah begitu juga, kan? Jadi waktu itu separuh bila mereka berlaku zalim, di kalangan rakyat tak ada choice. Nak bangkit melawan tak kuat. Akhirnya mereka membentuk pemikiran teologi berdasarkan keadaan politik. Dia kata kita ni dah terpaksa ikut, kita tak boleh nak lawan, kita tak ada kekuatan, jadi kita ni majbur. Majbur terpaksa. Jangan salah sebut lah. Okey. Jadi mereka ni golongan Jabariyah. Ada yang kata no, kita kena ambil keputusan dengan tangan kita. Kita kena lawan untuk perubahan. Jadi golongan ini namanya Qadariyah. Asalnya isu politik dan berubah menjadi isu teologi atau isu agama. Dan begitu juga dengan perkembangan mazhab fiqh dan kaitannya dengan politik. Bukanlah fiqh ni dibentuk politik, tetapi ada beberapa isu politik yang membentuk kepada munculnya mazhab-mazhab. Sama ada berdasarkan konteks, lokaliti dan sebagainya. Okey, revolusi. Revolusi apa yang saya nak sebutkan ni? Revolusi ni kebangkitan sama ada di kalangan para sahabat ataupun di kalangan cucu cicit Rasulullah SAW yang bangkit menentang khalifah-khalifah. Contohnya apa? Abdullah bin Zubair, pernah dengar? Okey, dia ada revolusi, ada gerakan reformasi. Gerakan reformasi pertama dimulakan oleh Aisyah ketika dia nak korek Saidina Ali yang membawa kepada peperangan Siffin. Dia tak nak pergi perang pun. Dia nak pergi keluar, demonstrasi, nak koreksi Saidina Ali. Okay. Akhirnya membawa kepada peperangan Jamal, bukan Siffin. Peperangan Jamal yang kita tahu kesannya membawa kepada peperangan Siffin dan lain-lain lagi. Kemudian lagi Saidina Husain. Saidina Husain, cucu Nabi, ketika telah dilantik Yazid, yang sahabat-sahabat kat Madinah tak puas hati dengan Yazid. Sebab apa? Dia dilantik bukan melalui syura. Biasanya, kebiasaannya, kalau nak lantik khalifah, kena ambil persetujuan ahli Madinah. Tapi naik Yazid, Muawiyah pandai-pandai lantik. Kan? Jadi ahli Madinah tak setuju, antaranya cucu Nabi, Sayyidina Husain. Jadi waktu itu, setengah sahabat yang lama bagi bai'ah kat Husain, dan juga, tapi tak ramai, tak semua, tak majoriti. Tetapi beliau menerima tawaran daripada penduduk Iraq, penduduk Kufah, untuk mengangkat beliau menjadi khalifah. Jadi dia on the way nak pergi ke Kufah, dia telah dibunuh oleh tentera Yazid dan berlakulah peristiwa Karbala yang sehingga hari ini orang Syiah sambut Hari Ashura. Kan? Itu antara proses reformasi kedua. Tapi revolusi yang hakiki ialah berlaku di zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair digelar sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang ke-6. Khulafa Ar-Rasyidin ada berapa? Yang kelima? Siapa sebut? Yang kelima Saidina Hasan. Yang keenam Abdullah bin Zubair. Yang ketujuh baru Umar Abdul Aziz. Abdullah bin Zubair siapa? Anak kepada Asma. Anak kepada Zubair. Beliau telah dibai'ah selepas kematian Saidina Husain, beliau telah dibai'ah oleh penduduk Madinah. Dan ikut tradisi, nak naik khalifah kena ambil bai'ah orang Madinah. Abu Bakar naik macam itu, Umar naik, Osman, ketika nak berlakunya pelantikan Osman, Abdul Rahman bin Auf telah lakukan referendum, dia jadi SPR. Dia ada isi Electoral Committee. Dia pergi kat rumah-rumah ahli Madinah, minta persetujuan mereka, referendum. Nak pilih Osman ke nak pilih Ali? Dan mereka pilih Osman. Okay. Tetapi bila zaman Saidina Ali, bila Saidina Ali dilantik oleh ahli Madinah,
Anaknya Hasan jumpa dia. Dia kata, Pak jangan ambil jadi khalifah selagi mana tak dapat bai'ah orang Syam. Syam pada waktu tu dikuasai oleh Muawiyah. Selagi tak dapat ni, jangan declare jadi khalifah. Bahaya. Tapi pak dia tak dengar cakap dia. Sayyidina Hasan dia orang yang politician yang celik. Cuma dia reluctant politician. Betul? Jadi bapak dia tak dengar cakap dia dan berlaku perang begitu begini. Dan bila orang lantik dia tahan 6 bulannya. Sebab dia tengok dia tak boleh nak handle dan dia berikan kepada Muawiyah. Dan bila diberikan kepada Muawiyah, waktu tu umat Islam bersatu. Sebab tu dinamakan zaman Muawiyah sebagai Amul Jamaah. Tahun Jamaah umat Islam bersatu. Dan tindakan Hasan betul. Sebab tu bila adik dia nak keluar, nak ambil bai'ah orang-orang daripada Iraq, dia tak setuju. Dia tak setuju. Dia kata tak boleh. Pertama, kau memang tak ada talent macam gitu. Dan keduanya, tak cukup. Dia kata, cukuplah bapak dia lalui dulu. Okay. Jadi, ahli Madinah pada waktu itu telah memberikan bai'ah kepada Urwah, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair jadi khalifah waktu itu. Di Madinah. Di Madinah. Jadi, Yazid telah kirimkan tenteranya untuk membunuh Abdullah bin Zubair waktu dia sedang bersolat di Mekah. Dia bertahan kat dalam Masjidil Haram dan dia bunuh. Dia gunakan catapult. Batu catapult tu, waktu dia tengah solat, hentam dia sampaikan dia penyek dekat Kaabah. Jadi waktu dia orang ambil dia punya tubuh dia gantung kan. Kan mak dia pergi menuntut dekat Yazid. Anak dia. Dia kata, orang tanya dah, kesian anak kau kena gini. Kata, nak kesian apa? Dia kata, kambing kalau dah mati, orang siap dia punya kulit dia tak rasa. Dia kata, anak aku ni dah pergi syurga dah. Tapi nak ceritanya, itu antara revolusi yang berlaku. Abdullah bin Zubair pernah buat revolusi. Dan antara yang buat revolusi juga ialah siapa? Cucu-cucu Nabi. Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Antaranya Muhammad dan Ibrahim Nasir Zakiyah. Dan bagi Imam Zaid, beliau telah diberikan bai'ah oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang sokong. Jadi revolusi ini berlaku dan semuanya ada kesan terhadap pemikiran politik Islam. Okay. Pelajaran utama daripada apa yang berlaku, kita bukan nak jadikan bulat-bulat, ikut bulat-bulat apa yang mereka lakukan. Pengajaran utama, kenapa berlaku pembunuhan, kenapa berlaku itu semua? Kerana ketiadaan sistem check and balance. Dan bahayanya pemusatan kuasa. Dan lagi tiada mekanisme penggiliran kuasa. Bila naik khalifah, dia naik seumur hidup. Kalau dia zalim pun, cara nak berhentikan dia lah dengan angkat senjata. Jadi separuh ulama, dia tengok, kalau angkat senjata nanti ramai mati. Kan? Jadi dia kata, tak boleh angkat senjata untuk menjaga maslahat kaum muslimin. Tapi habis rakyat macam mana? Dizalimi. Kan? Jadi pada waktu itu, mereka tidak mempunyai mekanisme untuk memberhentikan kalau khalifah, pemimpin berlaku zalim. Tapi ingat, politik ni benda apa? Ijtihad kan? Jadi usaha ke arah mewujudkan sesuatu yang dapat menegakkan keadilan dan mengelakkan pertumpahan darah perlu ada. Maka hari ini alhamdulillah kita ada penggiliran kuasa, kita ada tempoh 4 tahun. Lepas 4 tahun dia kena re-elect lagi, dia kena masuk election, dipilih. Jadi kalau dia adil, orang akan pilih dia lagi. Kalau dia tak adil, dia tak boleh. Dan kalau dalam sistem federation, dia letakkan 2 penggal saja untuk federation lah. Sistem Republican dia letakkan 2 penggal saja pemimpin. Jadi poinnya apa? Kebiasaannya kalau selepas 10 tahun pemimpin ni akan ada tendensi untuk korup sebab kuasa dia dah lama. Sebab tu antara kritikan terhadap Erdogan kan, dia dah PM ni sekarang nak bertanding presiden. Ini apa? Nak jadi Putin lah. Kan? Nak jadi Putin lah. Sebab tu itu antara kritikan orang terhadap Erdogan. Bukan separuh tu memang dia orang tak suka AK Parti, tak suka Erdogan. Tapi separuh tu dia suka. Tetapi they don't want concentration of power too much. Okay. Konteks uruf dahuli, maksudnya convention, dunia, bahasa kuasa dan pengaruh tabiat hubungan di antara negara dan kuasa kita dah cerita tadi ya. Kesimpulan juga, maksudnya apa? Islam ni very flexible. Kadang-kadang kita dipengaruhi dengan
World Convention. Kalau convention hari ini ialah kita tidak memerangi satu sama lain. Kita tunduklah. Dulu lain. Kita tak serang, orang serang. Kan? Okay. Kesimpulan, tiada sistem politik di dalam Islam. Politik merupakan ruang ijtihad. Tonggaknya adalah maslahah, maqasid dan juga uruf. Uruf masuk convention. Okey. Ni mana yang slide number tu? Okey, setakat ni sementara dia tengah anak tu. Boleh ikut Boleh ikut Apa ni yang dapat benda baru Macam tak ada benda baru pun tak? Boleh? Ya, silakan. Oh, tak apa. Abdullah bin Zubair. Ya. Dia tak dapat bai'ah daripada penduduk Madinah ke? Tak, bukan. Okey, Abdullah bin Zubair yang dia confident untuk jadi khalifah, yang diiktiraf oleh para sahabat sebagai khalifah kerana dia dapat bai'ah Ahlul Madinah. Dia diiktiraf oleh Ahlul Madinah, sahabat yang veteran, sahabat yang besar-besar untuk jadi khalifah. Sebab tu dia confident nak lawan dengan Yazid. Sebab Yazid tak dapat bai'ah Ahlul Madinah. Faham Okey. Prinsip asas politik Islam. Dia ada beberapa prinsip. Kita katakan apa ni, politik Islam berdasarkan prinsip-prinsip dan falsafahnya kan. Jadi prinsip utama ialah tauhid. Tuntutan tauhid ialah kita apa? Tuntutan tauhid ni kita tahu bahawa Allah Taala pencipta alam ini. He knows the best as a creator. Jadi oleh kerana dia tahu yang terbaik, dia kirimkan wahyu kepada kita sebagai guideline. Jadi ini beza epistemologi kita dengan, atau epistemologi politik Islam, kita nak cuba jadi neutral, epistemologi politik Islam dengan apa-apa sistem yang bukan Islam berdasarkan kerangka tauhid ini. Okey. Pengaplikasiannya sebagai sumber epistemologi, kita dah cerita ontologi, kita dah cerita tauhid sebagai polisi. Ini bukan polisi polis polisi kan, kalau Jerman tak, dia dari segi polisinya ialah dia antara tuntutan tauhid ni apa? Antara tuntutan tauhid adalah equality. Tuhan sebagai Tuhan, kita sebagai manusia, kita equal. Tidak ada satu golongan lebih mulia pada golongan yang lain. Tidak ada golongan elitis, tidak ada golongan kita kata keturunan yang lebih mulia pada keturunan lain. Tuntutannya tu. Dan antara tuntutan tauhid adalah kita kena berlaku adil. Sebab apa? Tuntutan kita sebagai hamba, Tuhan menuntut kita berlaku adil. Dan juga sebagai tuntutan tauhid, kita kena laksanakan amanah. Dan manusia homo islamicus. Ni jangan salah faham, bukan homo. Homo ni manusia kan. Jadi redundant semua tulis manusia tu. Okey, homo islamicus ialah dalam politik ini, umat Islam dia melakukan aktiviti politik berdasarkan inner conviction dia. Sebab tu kadang orang tanya, kata, macam mana yang ideologi ni lah gitu dan sebagainya. Kita ada dua pilihan berasa. Pertama, pilihan kita rejectionist. Jadi macam golongan Islamis, bila dalam silibus mereka, sistem buatan manusia. Nombor 1, sistem liberal. Nombor 2, sosialisme. Nombor 3, ini merupakan sistem bertentangan dengan akidah. Bila masa benda ni akidah pula Wujudnya sistem-sistem ini adalah berdasarkan pengalaman manusia. Selepas post-enlightenment dan berdasarkan dia orang kebanyakan sistem yang muncul ni untuk mencapai well-being. Sama ada sistem liberal, sama ada sistem dia nak capai well-being berdasarkan konteks dan berdasarkan pengamatan mereka kan. Jadi kalau kita nak ambil mudah, kita buat demarcation simple lah. Kita tak payah baca banyak-banyak, kita tak payah pening kepala. Ini sistem buatan manusia, kita percaya dengan sistem buatan Allah. Iya ke? Kita tahu bahawa prinsip-prinsip dalam Islam ni daripada Allah lah kan. Tapi yang para fuqaha dia rumuskan, itu ciptaan dia lah. Sebab tu ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Sebab tu ada pemikiran Ibn Khaldun. Pemikiran. Kan? Itu bukan manusia. Tak.
itu buatan Allah. Takkan manusia ni jadi Allah pula. Kan? Dia kena betul kan? Kita kata okey. Kita ada pilihan kedua. Pilihan kedua kita katakan macam kita kembali kepada the first principle tadi. Beza pemikiran Islam dengan pemikiran bukan Islam ialah sumber, epistemological sources dia. Ontological. Sumber ontologi dia. Jadi sistem Islam bersumberkan wahyu. Tetapi, adakah Islam reject yang bukan bersumberkan wahyu? Tak juga. Dalam kes ini, Islam ada dia punya prinsip tadi kan? Maqasid, maslahah, dan juga huruf. Jadi kalau sesuatu pemikiran, sesuatu ideologi itu tidak bertentangan dengan akidah dan membawa kepada maslahah dan bertepatan dengan maqasid, maka apa yang bertepatan dan apa yang baik itu diterima. Sebab Islam bawa apa? Principles. Dia tak bawa satu bentuk ideologi. Kan? Jadi orang kata, tapi ini kan dibuat berdasarkan manusia dengan menolak Tuhan. Itu kita tak ambil ya. Pernah dengar Karl Popper? Karl Popper ni dia pembuat popiah. I got you. Karl Popper ni asal dari mana? Ini kalau orang daripada SOAS, ini memang pentaksub Karl Popper lah. Kalau kebanyakan kita, kalau lecturer dekat Malaysia tu, kalau daripada SOAS, kalau buat political science, buat filosofi, ini memang Popperian. Contoh macam Sifu Nasir, Lita Arafu tu, itu memang Popperian tu. Siapa lagi, ada few others yang saya jumpa, itu memang, kalau apa, korang dengan Foucault, dia dengan Popper. Okay. They cannot go. Jadi, Popper ni dia kata pemikiran manusia ni dia kata terbagi kepada tiga kategori. Dia macam Malik bin Nabi lah. Malik bin Nabi kan dia kata manusia ni kehidupannya dia bagi pada 3 peringkat. Popper kata dia ada dia kata mana dia kata first world Popperian, second world Popperian, third world Popperian. Popperian first world, Popperian second world, Popperian third world. Jadi dia kata yang paling bawah sekali, kategori di dalam apa tu kehidupan manusia ini berkaitan dengan sistem dan mekanisme. Okay. Jadi bila kita lihat kepada ideologi dan sebagainya, kita kena demarcate, kita kena bezakan. Yang mana ada unsur ontologinya. Yang mana ianya bersikap perkara yang kita katakan dogmatiknya. Dan yang mana ianya bersikap mekanistik. Kalau ia bersikap mekanistik, penilaiannya adalah berdasarkan maqasid kita tadi. Ya. Dan penilaiannya berdasarkan sejauh mana ia memberikan maslahah. Okay. Tapi untuk ke arah itu kena membaca lah. Tak boleh generalize lah. Tak boleh. Tapi kalau kita malas, kan? Go for generalization lah. Ya. Okey, Homo Islamicus. Yang keduanya, prinsip dalam politik Islam ialah amanah. Amanah merupakan buah daripada tauhid. Ibn Taymiyah ketika dia tulis buku Siasah Syariah, kita cerita dalam mukadimah dia kata dia bawa surah Nisa ayat 58-59 itu, dekat bawahnya, bawah mukadimah terakhir dia kata maka tonggak kepada politik Islam tu ada 2. Pertamanya melaksanakan keadilan, keduanya menjalankan amanah. Amanah, istikmar dan taskhir. Istikmar ni membangunkan. Dan memang manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat kepada dia dan juga untuk membangunkan muka bumi ini. Jadi itu merupakan amanah diberikan kepada kita. Dan juga taskhir. Taskhir ni menggunakan dunia yang ada ni untuk kepentingan manusia bersama. Dan juga untuk apa? Kesinambungan kehidupan makhluk yang ada. Sebab kita kena sedar bahawa kita merupakan khalifah. Bila khalifah ni bukan kita buat sesuka hati hancurkan dunia. Tetapi kita jaga dunia ini dan kita merupakan penjaga kepada alam sekitar. Kepada haiwan dan sebagainya. Earthkeeper. Timberland Earthkeeper. Tak ada peminat timberland sini. Okay.
Amanah dari kefahaman para salafus salih dalam kerangka politik. Jadi para salafus salih mereka faham bahawa politik ni adalah untuk menjalankan amanah setiap orang ni kepada apa mereka punya sahabat, kepada mereka punya saudara yang lain, kepada manusia dan juga kepada sekitar. Implikasi amanah di dalam politik. Di dalam berlaku amanah, Ibn Taymiyah mulakan kitabnya bila dia kata ikhtiarul aslah, memilih yang paling layak. Dia kata dalam pelaksanaan amanah, kita hanya memilih yang paling layak untuk jadi pemimpin dan kita lantik yang paling layak untuk menjalankan kerja mereka. Jadi kalau Saidina Umar ada mengatakan, sesiapa yang mengangkat seseorang ke jawatannya kerana kronisme, kerana hubungan kekeluargaan, sedangkan ada orang yang lebih layak lagi, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan juga kaum muslimin. Dan itu telah dikenal pasti. Sebab tu zaman Rasulullah SAW sendiri pun, pelantikan itu mestilah berdasarkan kelayakan. Jadi Ibn Taymiyah kata ikhtiarul aslah, memilih yang paling baik. Al-Mawardi, pernah dengar nama Al-Mawardi ya? Biasa kita dengar Mawardi ni dalam buku dia Ahkam Sultaniyah kan. Tapi dia ada satu buku lain yang namanya Adabuddin wa Dunya. Dalam Adabuddin wa Dunya, dia cerita tentang adab-adab dalam beragama dan adab-adab hidup dunia. Dia sebut tentang adab dalam politik. Dia kata politik ni adalah untuk mencapai as-salah. As-salah ni kebaikan. Kebaikan sejagat. Ya? Jadi dia kata untuk mencapai as-salah ini, perlunya kepada ikhtiar al-aslah. Untuk mencapai kebaikan, perlulah memilih orang yang paling layak. Orang yang paling soleh untuk amanahnya. Jadi pemimpin yang dilantik adalah berdasarkan kualiti di dalam Islam. Kalau lantik isteri sendiri boleh. Saya tak cakap pasal apa-apa. Ni pasal MLM dekat kampung saya. Suami tak jadi, isteri. Isteri tak jadi, nanti anak dia pula. Ya? Orang lain tak layak? Oh, okey. Isteri dia berkualiti. Lepas isteri dia, anak dia pula. Okey. Kalau orang lain jadi nepotism. Nah, tapi kalau kita, dia jadi langkah strategik. Okey, adal wal ihsan. Ini tidak ada kena-mengena dengan politik mana-mana negara. Ini berkaitan dengan bisnes MLM di kampung saya. Okey, adal wal ihsan. Apa maksud adal lah? Justice kan, keadilan kan. Ihsan, wang ihsan. Check and balance. Boleh. Tahu tak, perkataan ihsan ni, dia menarik lah perkataan ihsan ni. Betul, excellence boleh. Berdasarkan yang Nabi tanya tentang iman, Islam, ihsan kan? Lagi apa? Lagi mercy. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Ta'ala tuliskan apa? Kesempurnaan bagi setiap benda dalam kita buat. Ada ulama tafsirkan rahmat dalam setiap benda kita buat. Perfection. Ihsan ni perfection. Dia satu keadaan perfection. Kan? Jadi bila kita sebut untuk capai kepada ihsan, dia kena usaha islah. Islah ni usaha pembaikan. Continuous effort towards achieving ihsan. Okey, konsep keadilan dan kedudukan keadilan dalam syariah kita dah cerita tadi. Clear. Islam emphasize a lot on keadilan. Beberapa contoh dari sirah Nabi ini pun kita dah sebutkan tadi. Ni menarik dalam kisah para sahabat pun tunjukkan keadilan ni dan equality begitu penting Pernah dengar kisah Saidina Umar dengan anak Amr bin al-As? Ada separuh orang yang guna manhaj hadis, dia tolak. Dia kata benda ni tak berdasarkan manhaj hadis, ini diciptakan oleh orang Syiah yang marah kat Abdullah bin As. Itu sebenarnya tak betul. Itu telah dikritik yang kuat oleh para ulama sejarah sendiri yang menunjukkan bahawa insiden itu benar berlaku. Anak Abdullah bin As, Amr bin al-As. Amr bin al-As merupakan governor Egypt. Egypt pada waktu itu penduduk asalnya beragama Koptik, Kristen Koptik. Kan? Jadi yang berlaku bila anak dia Tengku Mahkota lah, kan? Tengku Mahkota.
duduk berlomba. Bila duduk berlomba dia kalah, dia pukul orang dalam terowong. Bukan. Dia pukul orang yang okey. Dia berlomba dengan seorang Kristen Koptik. And he was defeated by that Coptic Christian. Jadi dia tak puas hati, dia kalah. Dia tengku mahkota, dia kena menang lah. Kan? Ini apalah Kristian, inna syirka la zulmun azim. Kan? Jadi dia tak puas hati dengan Kristian tu, dia sudah pukul. Adalah Astro sempat ambil gambar sikit. Kan? Jadi dia kena denda 30, bukan. Itu kes lain lah. Dia got confused lah, he got mixed lah. Okey. Jadi dia sudah pukul anak dia sudah pukul orang Koptik, dan orang Koptik ni tak puas hati. Sister tak dapat tangkap. Dia try nak figure, apa lah. Okey, tak apa. Tumpu benda ni. Yang tu saya tersilap. Saya teringatkan peristiwa berlaku kat Jerman. Jerman Deutsche Takzim. Okey. Jadi yang orang Kristen Koptik ni tak puas hati, dia kena pukul. Apa sebab dia kena pukul? Kan? Ini sudah zalim kan? Pukul orang sampai sebab zalim kan? Walaupun dia Kristian. Dia pergi mengadu kat Saidina Umar. Saidina Umar sebagai khalifah, dia kata dia kena pukul tanpa sebab. Saidina Umar sudah panggil Amr bin al-As dan juga anaknya. Jadi Saidina Umar tanya, okey, ni buat dia punya trial lah kan. Okey, ni macam mana dia cerita dia kena pukul gini-gini. Saidina Umar tanya, betul anak Amr bin al-As kau pukul? Betul, dia kata. Apa hak kau pukul? Tak ada hak pukul. Okey, sebagai hukuman Koptik ni kau pukul anak Amr bin al-As dan kau pukul bapak dia sekali. Bapak dia kata, aku mana ada dalam ini filem kan? Aku macam mana boleh masuk ni? Jadi Saidina Umar kata, engkau ingat kalau anak engkau ni, kalau kau bukan governor, anak kau nak pukul orang suka-suka ke? Kau ingat kalau dia bukan tengku mahkota, dia nak pukul orang suka-suka ke? Tak kan? Kau ingat kalau dia ni just kerja kat Shell, duduk London, dia nak pukul orang suka-suka? Tak, bukan. Orang lain. Okey. Contoh lah. Tak. Dia pukul orang berani sebab dia anak governor. Sekarang ni pengajaran. Kau tak didik anak kau betul-betul, bukan kau kena pukul sekali. Okey, dalam ni Rasulullah Saidina Umar, dia dulukan prinsip apa? First principle. Keadilan. Dia tak bila orang tu ngadu, kau Kristian tak? Inna syirka la zulmun azim. Kita hanya mendengar Muslim yang berwibawa saja. Muslim walaupun dia buat jahat, buat apa, tapi dia tetap, asalkan dia Melayu dia masuk, bukan, asalkan dia Muslim dia masuk syurga, kan? Tak macam gitu, tak kisah kau Melayu ke, kau Muslim ke, kau apa, keadilan itu tetap keadilan, kan? Okey, dia kena. Satu lagi kes Saidina Ali, pernah dengar? Okey, ni paling menyentuh hati lah. Bersedia untuk menangis. Siapa yang hatinya ni, sila keluarkan tisu. Okey. Saidina Ali, dia tertinggal dia punya baju sejuk. Baju besi. Kan? Baju besi dia tertinggal dan dia hilang. Tiba-tiba dia nampak seorang Yahudi pakai. Yahudi! Kan, kita pula pandai-pandai Yahudi laknatullah. Ya Allah, kalau orang tu dilahirkan Yahudi, kesian dia kan. Engkau nak marah laknatullah iblis, okeylah. Zionis, okeylah. Ini Yahudi, apa dosanya dilahirkan? Kan? Okeylah. Yahudi ni jumpa, dia pakai. Dia ambil lah, dia nak jual. Bila nak jual, Saidina Ali kata, ini aku punya ni. Dia kata, ni aku punya. Apa bukti yang kau punya? Okey, aku ada bukti. Panggil anak dia. Anak dia Hasan Hussein. Ni bapak punya kan? Ya, bapak punya. Mana boleh, mana Aci main anak-anak kan? Ini tak beyond reasonable doubt. Uncorroborated. Okay. Tak, ini mana boleh bukti kita. Jadi bawa pergi kepada qadhi yang terkenal dalam sejarah Islam, namanya Suraij Al-Qadhi. Dia ni telah dilantik semenjak zaman Saidina Umar lagi. Malah Saidina Umar pernah kena dengan dia juga. Bila Saidina Umar datang, orang panggil Amirul Mukminin, dia kata, tak, kau duduk, kata. Kau duduk dengan orang sekali. Kalau aku panggil kau Amirul Mukminin ni, aku akan favor kat kau. Duduk pun kau jangan duduk kat special Mukminin, kau turun, kau duduk sekali dengan orang ni. Kau dua-dua jadi ni. Macam gitu dia buat kat Saidina Umar. Lepas tu Saidina Umar lantik dia jadi qadhi sampai zaman Saidina Ali. Suraij nama. Jadi kalau ada anak nanti bagi nama Suraij. Dia macam nama Hindustan lah.
Suraij kan. Nahi kan. Apa? Jadi siapa ni bila pergi kepada Saidina Ali, siapa tu dia ingat betul-betul nak nangis. Apa tu Suraij minta, dia kata okey, mana bukti yang ni? Saya kata dua anak dia, ni tak boleh. Bukti kena beyond reasonable doubt. Kau nak dalam Islam ada istilahnya, ada prinsipalnya, ada maxim yang mengatakan al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal bagi setiap orang, they are innocent until proven guilty. Nak proven guilty, kena ada evidence beyond reasonable doubt. Dalam kes ni, dia innocent. Ini dia punya. Kau tak boleh tanya, mana bukti yang ni dia punya? Tak boleh sebab dia dalam possession dia. Ni pasal kau yang tak pasal-pasal nak kata itu kau punya. Kau kena datangkan dengan bukti. Jadi kau tak ada bukti. Jadi kau tak ada bukti ni bukan kau punya. Balik. Jadi Yahudi ni pelik. Macam mana Qadi Suraij hukum bagi verdict in favor of aku? Aku ni Yahudi. Yang ini Amirul Mukminin, Khalifah tau. Khalifah. Hizbut Tahrir beria nak tegakkan Khalifah ni. Tiba-tiba Khalifah Qadi buat macam gini. Jadi kata macam mana? Jadi Suraij kata tak, ini konsep first principle dalam Islam. Al-aslu bara'atu dhimma.